Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Fokus Minggu Depan. Kami meneliti apakah yang bakal menjadi bahan berita pada minggu hadapan. Akan tetapi untuk hari Sabtu ini, kita juga mengimbau semula apa yang telah berlaku sepanjang minggu ini. Perkara yang agak penting ataupun paling mendapat perhatian juga ialah mengenai pergolakan dan juga perubahan percaturan politik pada minggu ini dengan apa yang berlaku pada malam Rabu lepas dengan UMNO menarik sokongan kepada Perdana Menteri, tetapi dalam masa sama juga ada juga pengumuman timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kanan yang baharu. Akan tetapi di sebalik pengumuman dan juga perubahan yang berlaku dalam politik itu, kita masih lagi bergelut dengan masalah COVID-19 yang cukup signifikan. Contohnya hari ini, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan ialah 9,353 kes. Dan ini adalah angka harian tertinggi. Bukan lagi satu berita, bukan lagi satu rekod yang kita mahu highlightkan ataupun nyatakan setiap hari. Selangor kekal dengan negeri tertinggi sebanyak 4,277 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 1,398 dan juga Melaka yang mencatatkan peningkatan kes 835. Bagaimana keadaan perubatan dan juga bagaimana keadaan hospital kita pada hari ini? Saya ingin juga membawa berita dan juga membawakan sedikit visual yang berlaku di CAC Stadium Melawati Shah Alam Selangor. Inilah visual yang dikongsikan Imarat semalam di mana angka mereka yang melaporkan diri dan melakukan saringan di CAC Stadium Melawati melebihi daripada angka yang biasa dikendalikan setiap hari. Daripada 800 mungkin meningkat sehingga ke 2,400 dan angka-angka ini begitu meresahkan. Dan saya ingin mendapatkan perkembangan dan juga mendapatkan situasi terkini serta keadaan sebenar di CAC khususnya di Stadium Melawati Shah Alam. Bersama saya ialah Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, merupakan Koordinator Pasukan Respon dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia, Imarat. Assalamualaikum Dr. Ahmad Munawar. Saya difahamkan masih lagi berada di Stadium Melawati. Bagaimana keadaannya pada hari ini dan juga bagaimana kita memahami situasi ini dengan realiti sebenar dengan peningkatan kes dan juga penularan COVID-19 khususnya di Lembah Kelang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, memang saya dan bersama pasukan Imarat, sekurang kami telah berada di sini daripada pagi tadi dan masih berada di sini lagi. Jadi pesakit pada hari ini sangat-sangat ramai. Kita jangkakan sebenarnya 1,700 tapi angka itu lebihlah dari sangkaan. Mungkin daripada apa yang kita nampak hari ini lebih memang pastinya lebih daripada 2,000 pesakit yang dah hadir. Kita tahu di sini adalah tempat pesakit positif yang datang untuk assessment. Jika mereka selamat untuk isolate di rumah, mereka isolate di rumah. Jika tidak, mereka perlu diambil di hospital. Isu dia sekarang di sini kita bukan sahaja pesakit ramai, tapi ramai juga yang pesakit yang severe atau kritikal. Maksud dia, selalunya CAC ini adalah tempat untuk penilaian pesakit berisiko rendah, kategori 1, 2, di mana mereka ini jika diassess oleh doktor boleh di kuarantin rumah. Jika tidak, mereka perlu admit ke hospital atau MAIF. Tetapi yang kita nampak kerana terlampau ramai, jadi kebanyakan mereka pun datang walk-in dan kita nampak pesakit bukan saja kategori 1, 2 tapi kategori 3, 4. Maksudnya mereka yang memerlukan oksigen. Hari ini saja terlampau ramai pesakit, lebih daripada 30 lah pesakit yang memerlukan oksigen. Dan ini menggambarkan sebab selepas dari sini pesakit saya ini akan ke hospital. Isu dia di sini adalah hospital pun sudah penuh dan di manakah pesakit-pesakit ini perlu dihantar. So maka kami pesakit-pesakit di sini yang terutama yang berisiko tinggi ini perlu oksigen perlu lama di sini sementara menunggu ada katil-katil kosong di hospital. Doktor, jadi protokol kesihatan ini bagaimana kita fahami? Adakah ianya sudah bermula sejak daripada awal tahun dan ada tak perubahan apabila kategori 3 dan juga 4 ini pesakit-pesakit bertambah ramai? Ada tak sedikit sebanyak perubahan dilakukan? Dan kalau dapat kita fahami, kategori 3 ini berapa ramai di kalangan mereka kalau dilihat daripada nisbah harian yang tiba? Dan juga bagaimana kalau kita fahami situasi kategori 3 dan juga kategori 4 ini? Okey, dia begini. Kita tahu nombor satu kita kena faham fungsi CAC dulu. Bila seseorang pesakit adalah positif, dia akan dihubungi oleh pejabat kesihatan daerah dan pejabat kesihatan daerah akan maklumkan jika akan membuat penilaian awal dan jika perlu berisiko tinggi mereka akan terus diambil oleh ambulans ke hospital. Tetapi mereka yang berisiko rendah akan diberi temujanji untuk ke CAC.
Dan CAC ini adalah sebenarnya mereka dinilai semula oleh doktor secara klinikal, jadi face to face dan secara fizikal. Kemudian di situ barulah doktor akan assess jika selamat duduk di rumah ataupun perlu ke hospital. Tetapi kita tahu kapasiti PKD kita memang overload sangat-sangat, jadi mereka tidak dapat hubungi semua, dan oleh sebab itu ramai pesakit tidak dapat dihubungi dan mereka tidak ada tempat untuk pergi dan mereka hanya tahu CAC untuk pergilah. So di sini sepatutnya pesakit kita dapat yang berisiko rendah, tetapi contoh kita boleh nampak, saya rasa secara kasarnya mungkin sebelum ini 1% yang kategori 4 ataupun perlu oksigen, mungkin sekarang sudah naik jadi 3% ke 5%. Jadi bayangkan kalau 1,000 orang, 5 orang, kalau lebih kurang begitulah. Jadi nak dikatakan di sini peratusan mereka yang kritikal tu makin tinggi, dan oleh sebab itu juga apa yang digambarkan dengan keadaan hospital makin kapasiti makin terhad. Jadi kita perlu strategi dia adalah seramai mungkin yang berisiko rendah duduk di rumah. Untuk penilaian ini, CAC ini adalah sangat-sangat penting. Jadi ramai pesakit perlu di rumah dan mereka yang hanya betul-betul yang perlu di hospital barulah di hospital. So mitigation, rancangan mitigation ini adalah dapat penilaian ini di CAC lah. Doktor, berdasarkan pengalaman saya sendiri dengan ahli keluarga yang dijangkiti COVID-19 dan positif, kalau nak ikutkan nak ke CAC di Stadium Melawati itu perlu membuat temu janji melalui aplikasi Selangkah. Itu memudahkan urusan. Akan tetapi kerana terlampau ramai, mereka tidak mengikut kepada jadual dan juga tempoh temu janji yang telah ditetapkan. Dan mungkin juga doktor dapat memberitahu dan juga memberikan gambaran mungkin dari mana kebanyakan mereka mendapat jangkitan COVID-19. Adakah benar pekerja-pekerja industri paling ramai yang mendapatkan saringan di CAC dan kabarnya mereka datang dalam kelompok yang begitu, jumlah kumpulan yang begitu besar? Okey, baik. Jadi untuk yang pertama tadi, saya nak penjelaskan sini. Nombor satu, di Selangor atau di Malaysia, CAC di setiap daerah mempunyai satu CAC. Jadi untuk di Selangor, kita ada CAC untuk Petaling, untuk Hulu Langat dan pelbagai lagi. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu yang mereka boleh ke CAC lain di daerah masing-masing. Dan oleh sebab itu, mereka tidak tahu dan mereka hanya tahu Melawati. Sebab itu kita ada ramai pesakit kadang-kadang bukan dari Petaling saja. Daripada Kelang, daripada daerah-daerah lain pun datang juga. Dan oleh sebab itu kita terlalu ramai dan mungkin sebab mereka hanya tahu Melawati itu. Sebenarnya pesakit mesti tahu yang di daerah masing-masing tu ada CAC dia. So kalau ada positif dan kena pergi CAC, pergi ke daerah sendiri punya CAC. Untuk berkenaan pesakit jenis kategori mana yang datang sini, kita nampak memang daripada awal memang kebanyakannya sebenarnya daripada komuniti. Tetapi mungkin sejak kebelakangan ini, 2-3 minggu ini memang kita nampak lebih ramai mereka daripada industri. Proportion itu lebih ramai, tetapi masih yang dalam komuniti lebih ramai lah. So tapi memang kita nampak makin lama makin adalah mereka yang daripada mereka positif yang daripada industri. Tetapi dari segi majoritinya boleh katakan mungkin 60-40, 60 daripada komuniti, 40 yang daripada industri lah. Dan untuk CAC ni kena faham dia ada dua fungsi. Satu tadi penilaian, nombor dua dia potong gelang. So maksud dia datang, kalau dinilai if selamat boleh di rumah, kalau tidak pergi hospital. Dan kalau mereka selepas 10 hari untuk potong gelang pun di CAC juga. So bilangan itu mungkin hari ini lebih dari 2,500 adalah total lah jumlah semua. Dan jumlah semua juga mereka daripada macam tadilah, ada juga daripada industri dan ada juga daripada komuniti. Doktor, saya ada 1 minit untuk bersama dengan doktor, tetapi saya difahamkan juga Imarat menjalankan banyak aktiviti ataupun usaha-usaha sukarelawan bagi kita membantu meringankan tekanan yang ada di barisan hadapan, antaranya sukarelawan perubatan dan juga kutipan dana untuk membeli oximeter dan sebagainya. Mungkin doktor dapat kongsikan bagaimana kita dapat meringankan ketegangan dan juga meringankan tekanan kesihatan pada ketika ini. Baik, hendak difahamkan di sini, sahabat-sahabat kita, frontliner kesihatan di sini adalah mereka yang sama juga sejak setahun lepas. Jadi mereka juga dengan kes makin ramai dan ada inisiatif lain seperti PPV, swab apa semua, dan mereka juga yang di CAC.
Jadi kita bantu Sekolah Rawat Imarat sejak akhir bulan 4, sejak bulan puasa lagi kami bantu di CAC. Bukan saja Melawati tapi di 8 CAC di 6 daerah. Dan insyaAllah hari Isnin kita akan bermula di CAC Kelang juga, di mana akan ada centralized di Dewan Sukan Andalas. So kebanyakan mereka sebelum ini walaupun pesakit ramai tapi kita bantu flow. So kebanyakan kita punya sukarelawan juga bukan perubatan. So mereka ni adalah backbone kita yang bantu untuk flow, sebab tu walaupun ramai 2,300, 2,500 pesakit kita boleh selesaikan dalam masa awal dan kita membantu flow sistem di dalam Stadium Melawati. Dan dalam masa yang sama kita juga membantu untuk fundraise osimetri, sebab kita tahu lebih ramai mereka yang kuarantin di rumah dan mereka perlu dimonitor dengan home monitoring with pulse oximetry lah. So jadi kita sedang buat fundraising untuk memberi lebih ramai pesakit dan saya suruh juga pesakit-pesakit kalau boleh beli sendiri oximetri boleh beli dan untuk monitor. Jadi kalau ada kecemasan mereka boleh terus call 999 untuk ke hospital. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim kerana mencurahkan bakti dan juga memberikan komitmen yang begitu tinggi sekali. Terima kasih dan menjedari juga kesesakan di hospital dan juga bilangan kes yang tinggi di Lembah Kelang. Kementerian Kesihatan Malaysia pada Khamis selepas sudah pun mengambil beberapa langkah segera untuk menangani keperluan semasa. Kita ikuti ringkasan ini untuk kita memahami inisiatif dan juga langkah yang telah dilakukan oleh KKM ini. Saya ingin bersama dengan Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Dr. Farhan, bagaimana kita melihat strategi untuk penambahbaikan dan juga mengawal situasi semasa keadaan hospital, keadaan pengurusan kesihatan COVID-19 di Lembah Kelang khususnya, Dr. Farhan? Okey, jadi terima kasih Zul dengan soalan tu. Jadi apa yang kita dapat saksikan ialah kita nampak ada satu pergerakan di mana kita nampak situasi yang agak tidak memuaskan lah, di mana kita nampak pihak Kementerian Kesihatan baru sekarang sedar bahawa tahap kritikal yang sedang berlaku di Lembah Kelang ya. Ini termasuk Kuala Lumpur, Selangor dan juga Negeri Sembilan, dan kita nampak pengaktifan bermacam-macam cara di mana mereka melaksanakan kita panggil apa, expand dia punya capacity untuk menampung jumlah pesakit yang meningkat ni. Tapi apa yang kita nampak di situ ialah bahawa ini menunjukkan bahawa kesiapsiagaan, which means preparation kita itu amatlah tidak cantik sekali, kerana kita telah tahu bahawa ini akan berlaku. Jadi jika ini boleh berlaku ataupun akan berlaku, kenapa persediaan tidak dilaksanakan dengan lebih awal lagi? Dr. Farhan, mungkin kita fahami apa yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Munawar sebentar tadi bahawa kategori 3 dan kategori 4. Bagaimana kita memastikan bahawa ini adalah fokus yang kita perlu berikan penekanan? Apa keperluan yang kita perlu bantu? Contohnya, kalau masyarakat ataupun syarikat swasta contohnya ingin membantu daripada segi tangki-tangki oksigen dan sebagainya, mungkin ini yang patut kita gerakkan solidaritinya pada pandangan Dr. Farhan? Jadi sebenarnya benda ni mudah je Zul. Kita tak perlu nak menyusahkan benda yang kita boleh selesaikan dengan mudah. Banyak orang kata ini lebih senang untuk sembang daripada untuk laksanakan. Tapi cuba bayangkan, kita sekarang di bawah ordinan darurat. Jadi apa salahnya kita mengambil alih semua fasiliti kesihatan di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Kita hantar semua pesakit yang bukan COVID di hospital-hospital swasta. Dan semua hospital kerajaan di bawah penyeliaan KKM, kita laksanakan dia jadikan full COVID hospital di dalam 3 negeri ini. Dan 3 negeri ini kita memberikan mereka tumpuan khusus daripada segi tenaga dan juga daripada segi infrastruktur untuk memastikan mereka boleh menerima kategori 3, 4 dan 5. Jadi bayangkan jika kita katakan jumlah pesakit di Hospital Kelang melempah sehingga ke security guard,
Tapi sedangkan kita tahu ada lagi beberapa hospital di dalam kawasan yang sama yang masih lagi tidak digunakan dengan penuh. Jadi soalannya di sini, jika betul kita ada lagi kapasiti di dalam fasiliti kesihatan, kenapa kita tidak membuka dan menggunakannya dengan sepenuhnya? Tetapi kita hanya membuka separa, tetapi dan kita memberikan alasan seperti mengatakan bahawa ia adalah kritikal. Adakah kita menggunakan semua fasiliti yang sedia ada? Jika tidak, kita harus menggunakannya sekarang. Tapi dalam masa yang sama bukan sahaja fasilitis, Dr. Farhan. Bagaimana dengan pengamal-pengamal perubatan kerana mereka bekerja dengan jumlah jam yang begitu panjang sekali. Kita boleh sediakan katil seperti mana kata-kata pagar perubatan awam sebelum ini. Akan tetapi mereka yang berada di frontline, jururawat dan sebagainya, pengurusan itu juga perlu diambil kira. Pada pandangan Dr. Farhan, ia bukan solusi yang buka hospital dan selesai masalah dan kita dapat sediakan lebih banyak katil. Bagaimana secara holistik kita dapat fahami? Jadi, kita kena tengok balik dengan pentaburan kes. Dalam masa satu hari, kita boleh nampak lebih daripada 60 hingga 65% jumlah kes adalah di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kita sekarang berada di tahap pandemik yang amat kritikal. Jadi soalan dia, cuba kamu tanya kepada Kementerian Kesihatan, berapakah pentaburan jumlah staffing Kementerian Kesihatan di Lembah Kelang ini? Adakah ia 60% untuk sekata dengan jumlah kes yang ada di negeri ini? Adakah mereka menggerakkan mereka daripada Perlis, daripada Terengganu, daripada Pulau Pinang, negeri-negeri yang telah melangkah ke fasa kedua? Adakah mereka membawa mereka masuk ke kawasan ini? Saya pasti bukan semua. Dan inilah apa yang saya maksudkan. Kita sekarang tidak perlu lagi untuk memikirkan bahawa patutkah kita buat, patutkah kita ni. Kita harus melaksanakannya sahaja. Beri arahan, bawa mereka masuk, selesaikan masalah, bawa mereka keluar balik. Benda yang susah, benda yang mudah, kita jangan susahkan. Dr. Farhan, mungkin juga saya ingin mengambil pendekatan dan juga bertanyakan soalan bahawa setiap hari rakyat marhain seperti kami bertanyakan dan juga mendapat fakta bahawa kes harian berapa ribu. Malah dalam angka yang begitu sinis orang kata, oh hari ini 10 Julai mungkin angka 10,000. Alhamdulillah tidak mencecah ke arah itu. Tetapi sebenarnya kita dah bercerita bahawa angka positif harian bukanlah penentu dan juga gambaran realiti sebenar apa yang berlaku kepada sistem kesihatan awam. Itu juga diterjemahkan ataupun dikatakan oleh Menteri Mosti YBKJ. Katanya kita perlu menguruskan persepsi kita pada kes harian. Bagaimana kita memahami bahawa realiti sebenar pengurusan COVID-19 di bawah itu ialah jumlah katil. Berapa banyak yang di swab test setiap hari. Hari ini PKPD makin banyak di Selangor dan juga di wilayah persekutuan. Sudah tentu kesnya naik. Bagaimana pentingnya data-data ini dikongsikan dan juga rakyat sama-sama faham, rakyat sama-sama sedar situasi semasa bagaimana? Okey, seperti yang saya katakan, saya rasa dah sebulan dah saya mengatakan bahawa indikator-indikator yang diberikan itu tidak munasabah kerana menengok jumlah berapa ramai yang positif pada satu hari ini tidak memberikan apa-apa gambaran sebenarnya kepada kita. Jadi di sini pihak kerajaan harus memahami rakyat ni bukanlah rakyat yang bodoh, rakyat ni rakyat pandai. Jadi apabila rakyat dipandai, mereka ingin tahu sebenarnya apakah indikator yang harus mereka ketahui untuk memberikan pandangan ataupun pencerahan yang lebih kita panggil apa, lebih clear ya tentang situasi pandemik sekarang. Jadi saya beri contoh ya. Menteri Kesihatan baru menyebutkan bahawa jumlah kenaikan kes adalah disebabkan jumlah saringan yang meningkat. Di Selangor, dia memberikan bahawa dulu kala 70 lebih ribu, sekarang mencecah 100 ribu. Rakyat tak bodoh, rakyat faham. Kalau kita saring banyak, kita akan dapat jumlah kes yang banyak. Tapi apa yang harus diceritakan, apa yang harus diberikan pencerahan ialah kenapa kes ni banyak. Apakah punca dia? Di manakah punca dia datang? Bukan nak bagi tahu kita, you test banyak, you dapatlah banyak. Itu semua orang pun tahu. Budak 4 tahun pun tahu benda tu. Tak perlu cakap benda yang obvious ataupun benda yang memang semua orang sudah tahu. Jadi di situ, kita harus mengambil langkah proaktif dengan memberikan apakah indikator yang penting. Indikator yang penting adalah seperti bed occupancy rate, ICU occupancy rate. Kita punya facility ICU untuk menampung berapa persen. Kalau kita kata ICU kita adalah sekarang 140%, macam mana kita boleh komplement sedangkan dia 140% lebih.
rakyat ingin tahu benda-benda itu. Inilah sebenarnya indikator sebenarnya yang memberikan penggambaran tentang situasi sebenar COVID. Dalam statistik harian memang dikongsikan jumlah mereka di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan, tapi mungkin lebih banyak lagi kita perlu fahami dan juga ketahui. Dr. Farhan, adalah juga laporan media mengatakan bahawa Menteri Besar Selangor mengatakan bahawa Selangor mungkin dapat memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara mungkin sekitar September. Adakah itu sesuatu yang realistik? Saya rasa dia macam ni. Kalau kita dah tengok pada indikator itu, kita harus memahami indikator itu macam mana. Kalau kita mengatakan bahawa indikator kita adalah mereka yang kategori 3, 4 dan 5, jadi kita kena tengok pencerahan daripada jumlah kes tersebut. Jadi jika esok kita mengumumkan ada 20,000 kes COVID positif, tetapi 19,500 adalah kategori 1, di mana mereka ni tidak menunjukkan apa-apa simptom. Adakah kita akan memberikan reaksi yang sama seperti sekarang yang kita laksanakan? Tentunya tidak. Dan di situlah rakyat harus difahamkan apakah sebenarnya jumlah kes ini. Dan apabila Menteri Besar Selangor membuat kenyataan begitu, itu adalah berdasarkan dengan jumlah vaksinasi yang dianggarkan dapat dicapai. Jadi kita tahu jika vaksinasi itu dapat dipercepatkan dan dibanyakkan, maknanya jika seseorang itu dah divaksinasi dan dia terkena COVID, kemungkinan besar mereka ni hanyalah di kategori 1. Dan di situlah walaupun jumlah nanti menjadi 30,000 sehari yang positif COVID, kita tidak perlu berasa takut kerana mereka ini adalah mereka yang tidak bergejala dan kemungkinan besar tidak boleh menularkan. Sama yang kita nampak di United Kingdom, di mana sekarang stadium telah penuh dan kita nampak ada an increase of cases dilaporkan sekarang, tetapi mereka masih lagi tidak melaksanakan lockdown. Kenapa? Kerana majoriti mereka adalah asymptomatic. Dan juga rakyat faham mengenai situasi semasa. Dr. Farhan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Fokus minggu depan. Kami nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak bercerita rakyat susah pada hari ini. Bagaimana kita membantu sesama kita, bagaimana platform teknologi memudahkannya. Saya akan bersama dengan Reza Razali selepas ini. Fokus hari ini dan juga fokus minggu depan ialah bagaimana kita membantu sesama kita, rakyat ini untuk hidup dalam serba kepayahan. Atas inisiatif itu, atas kesedaran itu, rakan-rakan ataupun pembangun teknologi di Teratur Tech pada hari Jumaat lepas membangunkan satu aplikasi ataupun platform untuk membantu mereka yang mengangkat bendera putih dan bagaimana mereka yang ingin membantu dapat membantu mereka dengan cara yang mudah dalam lokaliti yang tertentu. Dalam masa kurang 48 jam, dalam masa kurang 2 hari, mereka telah membangunkan satu platform dan sudah pun memberikan sumbangan dan juga mendapat perhatian yang cukup hebat. Saya bersama dengan Reza Razali, pengasas Teratur Tech. Reza, kitajaga.co hari ini hampir seminggu ianya berada di atas talian. Bagaimana respon setakat hari ini dan juga bagaimana ianya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh mereka yang meletakkan warna merah untuk meminta bantuan dan warna biru yang ingin membantu? Alhamdulillah, Zulkifli. Respon amazing. Sangat amazing. Jumlah pelawat ke laman web kita melebihi 1 juta hari ini dan kita telah berjaya menaikkan lebih kurang 8,000 bendera putih dan tetapi yang lebih nak membantu lebih ramai dan lebih kurang 11,000 orang yang mahu membantu buat masa ini. Reza, bagaimana cerita mengenai ketelusan dan juga ada yang kata platform ini digunakan untuk memasarkan dan juga mengiklankan sesuatu, ya, ada ambil kesempatan dan juga ada juga yang mungkin kalau takut ada yang scam dan sebagainya. Bagaimana Reza melihat kepada situasi ini dan juga bagaimana masyarakat itu tampil untuk menilai dan juga membantu mengetahui baik dan buruk dan sebagainya? Alhamdulillah, komuniti kita jaga ni, Telegram group kita lebih 1,000 pengguna dalam masa 1 hari. So kalau ada posting-posting yang kelakar, troll atau scam atau cuba jual barang-barang, mereka akan mengadu dalam grup Telegram kami. Kita memang ada moderator yang volunteer pergi go through and lihat mana posting palsu dan mereka akan bantu kami untuk delete. Dan juga kita juga ada banyak mekanisme di mana sehari sekali kita akan lihat kalau ada seseorang tu menghantar ke dalam banyak lokasi pada satu masa, kita akan delete nombor dia. Dan in the future kita akan tak allow nombor yang sama untuk post di dalam platform kita lagi.
Reza, bagaimana kita melihat situasi dan juga realiti sebenar? Saya menemu bual Reza sekitar hari Rabu lepas kalau tidak silap saya, dan kita bercerita mengenai pada ketika itu lebih tertumpu kepada Lembah Kelang dan juga bandar-bandar. Tapi kita jaga.co ini boleh diakses di seluruh negara. Bagaimanakah dalam masa 2-3 hari ini kita dah melihat kepada bercambahnya mereka yang tolong menolong antara satu sama lain, dan juga kita ingin melihat kepada realiti sebenar masyarakat. Mereka yang susah ini bukanlah meminta-minta. Mereka ada masalah yang tersendiri. Realiti masyarakat yang kita perlu fahami dari masa ke masa ni, Reza? Ya, apa yang kita dapat lihat masa kita mula borak hari Rabu itu, memang lebih kurang majority of the pin 2,000 di Selangor. Tetapi hari ini kita lihat di Negeri Sembilan, di Melaka ya. Dan contohnya Negeri Sembilan mungkin di Seremban sahaja kita dapat lihat di Kuala Pilah, di Bahau, di Rantau, di Rembau, sudah ada bendera putih digital dinaikkan. So memang platform ni saya lihat banyak di WhatsApp group family saya yang di Kuala Pilah pun dah tersebar ya. So memang the reach alhamdulillah going beyond kawasan bandar dan kawasan suburb lah . So itu yang dapat kita lihat sekarang. Even Sabah dah beratus-ratus, Sarawak pun beratus-ratus bendera telah dinaikkan. Tapi kalau kita tengok rasionya, mereka yang mahu membantu 10, mereka yang memerlukan bantuan 7. So insya-Allah kita mungkin boleh membantu cukup yang memerlukan di dalam platform ini. Reza, mungkin memandang ke hadapan, memandang ke minggu hadapan, dah masuk dah tengah bulan, lepas tu kita pun nak sambut Hari Raya Aidil-Adha. Bagaimana kita melihat juga apa yang kita boleh lakukan lagi? Bagaimana kita membantu komuniti kita? Bagaimana kita membantu rakyat dan juga rakan-rakan saudara mara kita di masa akan datang? Harapan Reza sendiri sebagai individu dan juga sebagai pembangun teknologi. Bagi saya teknologi ini ialah untuk menghubungkan kita kan. Paling mudah sebelum ada kita jaga ni, kita akan tanya dalam grup WhatsApp, adakah ahli keluarga yang memerlukan, so kita hantar bantuan dahulu kan. So sekarang ini kita dah boleh bantu beyond, kita dah boleh bantu komuniti setempat. Kalau nak bantu mereka di kita jaga ni tak perlu cari jauh, kita bantulah yang dekat, jiran-jiran kita dahulu. So itu yang saya dapat lihat, banyak daripada mereka surprise, ada jiran belakang jalan, jiran sebelah rumah yang memerlukan bantuan rupanya, yang anak dah minum susu pekat selama berminggu-minggu. So alhamdulillah kami, saya tak dapat ceritalah, tapi keseronokan dapat membantu menggunakan skill yang saya ada. Saya kalau benda lain saya tak boleh buat, tapi kalau tech ni sesuatu saya ada kompetensi. So alhamdulillah skill ni saya telah berjaya guna untuk bantu ramai manusia lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Reza, tahniah atas inisiatif ini di kala ketegangan politik begitu mencengkam, daripada kes yang cukup tinggi seharian, perkara-perkara dan juga inisiatif sendiri ini memberikan harapan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan untuk melihat kepada sinar di hujung terowong. Terima kasih Reza, terima kasih kepada anda yang menonton. Banyak lagi perkembangan yang akan kami kongsikan di astroawani.com dan juga dalam pemberitaan kami pada minggu hadapan. Pastikan anda bersama kami di Astro Awani. Sekian saja fokus minggu depan untuk hari ini. Kita berjumpa lagi esok. Terima kasih.